Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kerana pada malam ni kita dapat menyambung lagi kuliah tafsir kita, dan semalam kita telah meneroka awalan daripada surah Al-Buruj, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam 9 ayat yang awal. Dan pada ini kita akan masuk pada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-10 dan 11. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sadaqallahul azim. Sungguhnya orang yang mendatangkan cubaan, iaitulah tindakan jahat kepada orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahannam dan mereka akan mendapat azab neraka yang bakar. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka akan dapat syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Semalam saya dah ceritakan tuan-tuan tentang latar belakang penulisan surah ini. Dia satu berita gembira untuk Nabi dan juga kaum mukminin yang berada di Mekah ketika mereka mengalami penindasan, kezaliman, penganiayaan oleh golongan musyrikun. Maka Allah SWT sengaja membawa datang surah ini sebagai satu motivasi untuk Nabi dan para sahabat bahawa dalam hidup ini memerlukan ketahanan diri, memerlukan kekuatan, memerlukan mujahadah melawan segala fitnah dan juga penganiayaan dilakukan oleh pihak musuh, sebagaimana mereka telah melakukan kepada pemuda yang beriman, yang kalau kita recall sedikit kisahnya seperti yang datang dalam hadis-hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, iaitulah ketika seorang budak yang bijak yang telah pun ditugaskan untuk belajar daripada ahli sihir, tetapi dalam perjalanan dia untuk bertemu ahli sihir itu, dia telah pun belajar daripada, dia telah melihat seorang rahib yang boleh kita anggap sebagai seorang ustaz yang belajar daripada agama Nabi Isa AS sebelum itu. Oleh kerana dia kagum kepada rahib ataupun ustaz itu, maka dia mengambil peluang untuk belajar daripadanya, sehinggalah kedatangannya ke tempat ahli sihir itu jadi lambat, kerana mungkin masa yang diambil belajar daripada rahib itu lama. Akhirnya dia telah lambat datang kepada ahli sihir tersebut. Jadi bila datang kepada rahib, pada gurunya keesokan hari, dia bertanya, meminta pendapat bahawa setiap hari datang lambat ke tempat ahli sihir, dan akibatnya dia balik lambat ke rumah, maka dia dipukul oleh ahli sihir, dan bila sampai ke rumah lambat dipukul pula oleh bapanya. Maka rahib ataupun ustaz itu telah pun mengajarnya untuk melakukan hilah. Hilah ni adalah satu usaha yang kita nampak zahirnya macam penipuan, tapi hakikatnya adalah untuk pelepasan. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, akhirnya dia telah berkata kepada ahli sihir itu, ayahnya, bapanya, ibunya menugaskan dia satu kerja lebih, lalu dia terpaksa keluar rumah lambat dari jadual yang telah diletakkan. Bila dia balik lambat pula ke rumah pada waktu malam, dia akan mengatakan kepada ayah ibunya bahawa dia diberi kelas tambahan oleh ahli sihir itu, menyebabkan dia terpaksa pulang lambat. Sehinggalah akhirnya pemuda tersebut dapat membunuh seekor binatang yang menakutkan rakyat di satu tempat, dan dia telah minta kepada Allah membuktikan kebenaran rahib ataupun ustaz yang dia beriman dengannya itu, meyakininya itu. Lalu binatang tersebut dibaling dengan batu, dipemati. Sejak daripada peristiwa itu, dia pun menjadi terkenal. Orang datang kepadanya minta nasihat, orang datang kepadanya untuk merawat pesakit, dan dia dapat menyembuhkan dengan izin Allah SWT. Jadi akhirnya dia telah pun menyembuhkan mata seorang wazir yang buta. Lalu perkara tersebut menimbulkan rasa kagum kepada raja. Raja bertanya, bagaimana engkau boleh sembuh? Dia mengatakan, Allah yang telah menyembuhkan aku. Maka raja menjadi marah, berang, dan bertanya, daripada mana engkau beriman Tuhan ini? Jawapan wazir tersebut, aku beriman dengan Tuhan budak tersebut. Maka budak itu telah pun dibawa ke muka pengadilan, dan bila dibawa ke muka pengadilan oleh raja yang zalim mengaku sebagai Tuhan itu, akhirnya ustaznya pun ditangkap, rahib itu telah pun digergaji kepalanya sehingga mati syahid. Kemudian muda tersebut telah dibawa ke bukit yang tinggi oleh kumpulan tentera diraja untuk dibunuh, kerana bimbang pengaruhnya mengatakan ada Tuhan selain daripada dia sendiri, selain daripada raja itu. Tapi alangkah terkejutnya raja bila melihat pemuda itu selamat. Dia pulang ke istana berjumpa dengan raja, sedangkan tentera-tentera ditugaskan semuanya maut. Kemudian dia dibawa ke laut dengan sekumpulan tentera untuk dibuang ke dalam laut, dikaramkan, dihanyutkan, dilemaskan,
Tapi alangkah terkejutnya, tentera-tentera pula yang mati. Dia selamat datang semula ke daratan. Akhirnya raja tidak ada pilihan melainkan mendengar cakap dia sendiri, mengumpulkan rakyat jelata. Lalu raja telah pun menyebut dengan nama Allah, dengan nama Tuhan budak ini. Barulah dipanah, dilepaskan panah, dan barulah budak muda itu mati. Melihat kebenaran pemuda tersebut, sekalian yang hadir, rakyat jelata semuanya beriman kepada Allah SWT, dan raja menjadi marah. Raja telah menggali parit. Itulah sebab dinamakan surah ini dengan surah Al-Buruj, iaitulah gugusan bintang-bintang yang Allah bersumpah dengannya untuk menceritakan Ashabul Ukhdud, orang yang menggali parit untuk membinasakan, membunuh, menganiaya, membakar hidup-hidup sekalian kaum mukminin itu. Maka ini sedikit latar belakang surah Al-Buruj untuk kita faham. Dan kemudian Allah menjelaskan pada ayat ke-10, sungguhnya orang yang mendatangkan cubaan, iaitu menganiaya orang-orang beriman lelaki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab Jahannam, dan mereka mendapat azab neraka yang bakar. Di sini kata para ulama, contohnya Hasan Basri ketika mentafsirkan ayat ini berkata, alangkah sempurnanya kelembutan, kesopanan, kemuliaan, peradaban yang Allah ajar kepada kita. Walaupun mereka melakukan dosa-dosa besar, tapi masih ada peluang untuk bertaubat kepada Allah SWT. Bayangkan, mereka telah bunuh begitu ramai umat Islam, lalu Allah menceritakan di sini ada peluang untuk bertaubat lagi. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Maka seseorang di kalangan kita melakukan dosa-dosa, tuan-tuan, walau besar macam mana sekalipun, ingatlah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Janganlah kita menceritakan aib atau maksiat yang pernah kita lakukan, kerana itu Nabi nyatakan sebagai mujahara bisu. La yuhibbullahu al-jahra bisu' min qawli illa man zulim. Allah tidak suka kepada orang yang mendedahkan pengalaman lampaunya ataupun aktiviti dulu-dulunya ketika jahiliah. Dia menceritakan tentang buatan-buatan haram yang dilakukan. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ia akan menyebabkan menjemput orang lain untuk turut melakukan dosa sepertinya. Ia berbangga-bangga untuk melakukan maksiat kepada Allah dalam keadaan menceritakan aibnya ataupun maksiat yang pernah dilakukan. Maka dalam ayat ini, kalau kita perhatikan kaitannya, correlationnya dengan bahagian yang sebelum tadi, iaitulah Allah memberikan gambaran berita gembira kepada sekalian orang yang bersalah, adanya pintu taubat terbuka. Jadi dalam kita nak bertaubat ni, tuan-tuan, adalah betul-betul adalah langkah-langkah yang telah diletakkan. Sebagai contohnya taubat nasuha, penyesalan disertakan dengan keazaman, disertakan dengan mengembalikan hak kalau ia melibatkan pihak yang lain, kecuali lah kalau kita terpaksa menyembunyikan aib yang pernah berlaku. Kalau kita dedahkan, ia akan menambah parah lagi, menyebabkan luka lama berdarah kembali. Sebagai contohnya, dalam satu ayat daripada surah Al-Ahqaf ayat ke-15, bila Allah menceritakan tentang orang yang beriman yang sampai umurnya wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin ulaika alladhina taqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa tajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa 'ada as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Ayat ni menceritakan tentang manusia sepatutnya berusaha untuk memperbaiki diri bila umurnya masuk kepada 40. Kerana 40 ni transition period. Kebanyakan para utusan Tuhan, Rasulullah diutuskan pada usia 40. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Yusuf dan sebagainya. Jadi bila sampai 40 tahun, sepatutnya kita berusaha untuk menambah akaun akhirat kita. Satu hari ketika Abdullah bin Abbas berada di masjid mengajar anak-anak muridnya, tampillah seorang pemuda. Nampaknya pemuda ini tidak tahu adab dalam bertanya. Dia cuba untuk menjelaskan keadaannya, tapi langkahnya itu memang tersalah dan tak sepatutnya berlaku. Dia terus bertanya kepada Ibn Abbas, wahai sepupu Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Dosa aku membunuh seorang perempuan. Ceritanya ialah aku minangnya, dia menolak pinanganku. Tiba-tiba aku mendengar orang lain minangnya, dia menerima. Aku menjadi marah, kecewa, hampa. Aku datang, aku bunuh dia. Adakah peluang bagiku untuk bertaubat? Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Sepatutnya dia tidak boleh tanya di khalayak ramai seperti itu. Tapi orang jahil ni, setiap zaman ada orang jahil seperti beliau. Maka Abdullah bin Abbas telah menjawab, ya, bagimu peluang untuk bertaubat selagi matahari belum terbit di barat dan selagi nyawa tidak sampai di kerongkongmu. Lalu dia pun pergi. Abdullah bin Abbas memanggilnya semula dan berkata, adakah ahayun walidak? Adakah ibu ayah kamu masih hidup? Jawapannya, tidak. Maka Ibn Abbas berpesan kepadanya, wa atbihi sayyiatil hasanati tamhuha.
banyakkan melakukan perkara-perkara baik, kerana perkara baik akan menghapuskan kejahatan-kejahatan yang kau lakukan. Jadi daripada peristiwa ni tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kalau kita ni memiliki dosa-dosa besar, kita bertaubat di kejauhan malam, bersungguh-sungguh banyakkan amal soleh untuk cover balik semula kesalahan yang pernah kita lakukan. Kalau ia berkaitan dengan orang, contohnya macam membunuh seseorang, ataupun mengumpat, ataupun mencuri barangnya, mungkin bila kita menceritakan perkara tersebut kepadanya tujuan untuk bertaubat, ia tidak menyelesaikan keadaan, kata Imam Ghazali, kata Imam Samarkandi. Ia mungkin akan menyebabkan orang tersebut menjadi marah, kerana ia berkaitan dengan maruah seseorang, tercela. Ada seseorang yang mungkin dalam konteks yang sama ditanyakan, dia pernah berzina dengan isteri orang. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Maka bila dia bertaubat, adakah perlu dia berkata kepada suami perempuan tersebut? Tentu tidak boleh tuan-tuan, kerana ia akan menyebabkan keadaan jadi lebih complicated. Maka ada keadaan dimaafkan untuk kita menceritakan, mengembalikan hak itu kepada yang punya diri. Maka kita banyakkan kebaikan-kebaikan yang boleh menghapus dosa-dosa tersebut, dan kita niatkan pahalanya untuk orang berkenaan. Demikian juga kalau kita mencuri barang orang, dahulu lalai, leka, tak tahu hukum hakam Islam mencuri. Kemudian bila kita dah ada kesalahan untuk bayar balik, orang yang nak kita bayar itu sudah tiada, sudah meninggal dunia, keluarganya pun kita tak dapat nak jejaki, nak trace, maka bagaimana kedudukannya? Fatwa para ulama, hendaklah kita mengira jumlah yang kita curi itu dah sedekahkan kepada anak yatim, kepada masjid, jalan Allah, kepada orang memerlukan. Jangan bagi pada adik-adik pula tuan-tuan ni, bagi kepada orang yang memerlukan di luar sana. Dan kemudian bila kita dah bagi kepada mereka ni, kita niatkan pahala untuk orang yang pernah kita aniaya dulu. Kalau dia ada sekalipun, mungkin tak berapa seronok untuk kita beritahu padanya, dulu saya pernah curi barang tuan, sekian banyak. Ia tidak menyelesaikan keadaan tuan-tuan. Maka ada baiknya kita pegang pada fatwa ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tentang keharusan kita mengembalikan hak orang walaupun tanpa memberitahu kepadanya, dalam konteks taubat nasuha tadi. Dan lagi satu, seperti yang dipesankan pada tafsiran ayat 19 surah Al-Ahqaf berkaitan dengan pintu taubat ni tuan-tuan, Ibn Abbas menggesa seseorang untuk minta daripada ayah ibunya keampunan, minta ayah ibunya doakan untuknya, tanpa perlu menyebut kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Semalam saya janji pada tuan-tuan untuk cerita tentang Juraij kan. Juraij ini ada kisah yang lebih kurang sama daripada Musnad Ahmad. Begitu juga Imam Ibn Katsir menceritakan kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, bahawa Juraij adalah seorang hamba Allah yang soleh di kalangan Bani Israel dahulu. Kuat beribadah, banyak melakukan amal soleh. Zaman dahulu mereka beribadah bukan macam kita di masjid berjemaah. Dia pergi ke sinagog Sauma'ah, beribadah seorang diri. Maka ibunya datang. Nampaknya si Juraij ni seorang abid, bukan alim, orang yang rajin beribadah tapi tak ada ilmu, kurang ilmu. Ketika dia sedang beribadah, ibunya datang, ibunya manggil, Juraij, Juraij. Dia tidak menyahut, dalam hatinya berfikir, aku nak buka sembahyang menyahut ibuku ke ataupun aku teruskan. Akhirnya dia pun buat keputusan, tak apalah, aku teruskan sembahyang, nanti lepas sembahyang aku pergilah memenuhi permintaannya. Habis sembahyang, dia pun terlupa nak pergi jumpa ibunya. Masuk hari kedua, dia masih sembahyang lagi, banyak sembahyang sunatnya tuan-tuan. Ibunya datang lagi, panggil Juraij, Juraij. Beliau tidak menyahut juga, dengan berfikir, nanti lepas sembahyang aku pergi carilah ibu aku sedang sembahyang dengan khusyuk ni. Sedangkan dalam fatwa, kalau kita sembahyang sunat, ibu bapa kita panggil, lebih aula untuk kita buka tuan-tuan sembahyang sunat. Maka Juraij sembahyang hari ketiga, ibunya datang lagi, memanggilnya lagi, dan dia berfikir, tak apa, nanti dia kemudian aku sahut ibu aku. Perkara ni berlaku selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Akhirnya ibu pun jadi marah. Ibu kata, wahai Tuhan, janganlah matikan puteraku Juraij sampailah engkau uji dia dengan orang perempuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan main tuan-tuan, ini doa ala. Dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, da'a lahu ataupun da'a alaihi. Kalau doa lahu, mendoakan kebaikan, tapi kalau doa alaihi, doakan keburukan. Nampak da'a ni macam sama, tapi huruf jar dalam bahasa Arab menentukan makna. Macam orang kata raghibah fi dengan raghiba'an. Arghabu fi zawaj, aku nak kahwin. Kalau aku tak mau kahwin, arghabu aniz zawaj, raghiba'an, lain pada raghibah fi. Begitu juga da'a lahu dengan da'a alaihi, da'at lahu, da'at alaihi. Maka si ibu ini menjadi marah. Dia menyangkakan Juraij sudah tidak pedulikan kepadanya.
Yang berdoa, ya Allah jangan matikan puteraku sampailah kau uji dia dengan orang perempuan. Di sini menunjukkan kepada kita bahayanya doa seorang ibu, tuan-tuan. Sebagaimana mustajabnya doa ibu untuk kebaikan, kita juga bimbang doa ibu ayah ni mustajab untuk keburukan. Maka Juraij ini akhirnya telah difitnah. Seorang perempuan mengandung luar nikah, maka mereka menangkap perempuan tersebut, nak dihukum. Perempuan itu mengatakan, suami aku adalah Juraij, yang berzina dengan aku adalah Juraij. Juraij telah merogol aku. Maka Juraij telah pun ditangkap, dibawa ke muka pengadilan, dipukul habis-habisan oleh Bani Israel. Sehinggalah Juraij ini minta untuk kepada mereka untuk sembahyang sunat 2 rakaat, minta kepada Allah sembahyang sunat hajat, minta supaya Allah buka tirai hijab yang membuktikan siapa yang bersalah sebenarnya. Dan selepas sembahyang itu dia berdoa kepada Allah dan minta Allah bukakan hijab. Akhirnya putera yang dikandung oleh perempuan yang melahirkan anak luar nikah itu, anak luar nikah tersebut, anak itu berkata, semalam saya cerita pada tuan-tuan kan, tentang anak kepada wanita yang asalnya ibunya takut untuk terjun dalam parit yang menyala dengan api itu. Tiba-tiba babynya itu, bayinya itu memujuk ibunya untuk terjun, kan dalam itu syurga katanya. Maka terdapat peristiwa yang mana anak-anak bayi yang masih kecil sepatutnya tak boleh cakap, tiba-tiba boleh bercakap. Termasuklah kisah Juraij ini. Jadi Juraij berdoa kepada Allah SWT, akhirnya doa jadi mustajabkan. Allah mustajabkan doa ibu dan Allah juga menjaga Juraij. Kata para ulama mengulas perkara ini, doa ibu ayah jangan main-main, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kita tengok datuk nenek moyang kita ada di kampung, mereka sangat menjaga adab ini. Kadang hadis mengatakan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Jangan doakan keburukan untuk diri kamu, anak-anak kamu, harta benda kamu. Kerana mungkin pada waktu kamu mendoakan sesuatu perkara yang buruk itu, ketika itu doa sedang dimustajabkan, pintu kemustajaban sedang dibuka, maka Allah makbulkan doa kamu walaupun kontennya isinya buruk. Maka datuk nenek moyang kita yang ada di kampung, kalau dia marah kat kita pun, dia tak kata yang buruk-buruk, dia akan kata yang baik-baik. Azan, bertuah kau, cucu nenek dah cakap saya tutup reban malam tadi, kau tak tutup habis ayam nenek dimakan musang. Dia kata gitu, tuan-tuan. Dia marah ni, tapi dia kata bertuah, kerana dia takut kalau kata yang buruk, maka dia akan menyebabkan keburukan kepada anak tersebut. Kembali kita kepada kisah Juraij. Jadi Juraij ini, ibunya mendoakan untuknya dan Allah memakbulkan doa ibu. Dalam masa yang sama, Allah memakbulkan doanya. Kerana Juraij ini seorang yang sadiq. Maknanya sadiq ma Allah. Dia seorang yang ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah, walaupun dia agak jahil, dia kurang ilmu, tapi Allah protect dia, seorang wali Allah. Walaupun ibunya itu mendoakan keburukan terhadapnya, Allah makbulkan doa ibu dan Allah protect dia. Maka bila si bayi itu menjawab, mengatakan, bapa aku bukan Juraij yang kau pukul ini, bapa aku adalah gembala kambing yang ada di kampung sekian-sekian, di hujung kampung. Maka Banu Israel pun terkejut melihat karamah yang berlaku pada hamba Allah yang saleh ini. Mereka menjadi malu, mereka minta maaf kepada Juraij dan minta kepada Juraij untuk membangunkan semula rumah ibadah yang telah dirobohkan itu, Soma'ah yang telah dirobohkan itu, minta untuk dibangunkan ganti kepada yang roboh itu dengan rumah daripada emas. Tapi Juraij menolak dan mengatakan, madailah kamu untuk mengembalikan ia kepada binaan yang asal. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini petua dan ini adalah adab-adab, langkah-langkah untuk kemustajaban doa. Taubat sungguh-sungguh, menyesal di atas kesalahan lakukan, berazam untuk tidak melakukannya lagi, mengembalikan haknya anda yang melibatkan pihak lain, dan kemudian meminta ibu ayah restu mereka untuk doakan kebaikan, keampunan untuk kita tanpa perlu menyebut apa-apa kesilapan yang pernah kita lakukan. Ini termasuklah tuan-tuan kisah bagaimana contohnya para ulama memfatwakan seorang yang menipu. Contohnya dulu tak ada kemudahan macam sekarang untuk akses kepada certificate sijil, contohnya cert. Maka dia pun pulang mengaku yang dia memiliki sijil dalam bidang kedoktoran, tabib, doktor, padahal dia gagal, dia belajar tapi gagal. Maka dia pun claim dia ada sijil dalam kedoktoran, dia buat sijil palsu. Di balik dia pun ambil lah sijil tentu untuk kelayakan dia praktis, buat housemanship dan kemudian jadi doktor. Lama 20 tahun, 30 tahun menjawab jawatan penting atau buka klinik sendiri, ramai orang tak, baru menyesal, Allah Akbar, aku ni menipu, aku ni bukan doktor, aku gagal sebenarnya, apa yang aku buktikan ni palsu.
Bila tiba ke waktu itu tuan-tuan, Islam tidak begitu zalim untuk menghukum seseorang. Ada batasan-batasannya, ada etikanya. Dah kesilapan tu dah berlaku, nak buat macam mana? Hendaklah bertaubat kepada Allah dan mengembalikan hak Allah ataupun hak orang ramai yang kita terambil itu. 30% kembalikan kepada Islam, bagi kepada orang memerlukan, bagi kepada Baitul Mal, keluarkan zakat dan sebagainya, untuk bersihkan balik semula. Orang ni saya maksudkan dia belajar tapi mungkin dia gagal. Dia ada basic dalam bidang medicine contohnya, medicine tuan-tuan. Gitu juga kalau kita bandingkan orang dalam bidang-bidang lain, balik pulang mengaku ada sijil tertentu, degree tertentu, padahal tidak ada, bertanding pilihan raya, menang, jadi menteri, jadi apa. Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi tak boleh nak ghostan balik semula, nak reverse, nak mengatakan kepada rakyat, orang dah mengundi dan mengangkat anda menjadi pemimpin, maka tentulah akan mengaibkan keadaan. Islam tak suruh kita untuk mengaku, kita kena bertawab kepada Allah. Dan apa yang kita dapat itu, bagilah kembali kepada Islam. 30% banyak. Siapa suruh buat kerja gitu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Ya, seumpama seorang yang menaiki kapal, dia ambil wang daripada semua yang haram, beli kapal, kemudian orang semua bekerja dengan dia. Tiba-tiba tengah laut, entah angin apa datang kepadanya seruan, dia pun sedar yang dia buat dosa, curi, ambil harta orang, beli kapal, orang bekerja, habis ijtihad tengah-tengah laut. Wahai pekerja-pekerja sekalian, saya sebenarnya menipu kamu, kapal ni bukan saya punya, saya curi. Habis nak terjun dalam laut, kena makan ikan jerung. Ini hukum dalam Islam ada etikanya, tak perlu kita sebut pada orang, kita bertawab pada Allah dan kembalikan hak manusia itu 30% kepada Islam balik semula. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini adalah perkara yang penting untuk kita faham konteks taubat dalam situasi semasa. Saya bukan galakkan orang menipu tuan-tuan, yang silap faham ya. Ini adalah bagi orang yang telah tersilap langkah. Hukum ni ada yang sebelum berlaku, bila dah berlaku, tengah-tengah berlaku. Islam ni adalah agama praktikal. Dia menyelesaikan kehidupan kita. Macam punya rekod 1400 tahun dalam berbagai bentuk, hadisnya, fiqihnya, tafsirnya, sirahnya. Bukan koman-koman nak kena ambil daripada orang lain tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam ayat yang telah kita bincangkan ini menunjukkan tentang orang-orang yang beriman. Orang yang telah menganiaya orang beriman itu punya peluang lagi untuk bertaubat kepada Allah. Tengok dalam tafsir Al-Munir yang ada di tangan saya pada masa ini tuan-tuan, yang saya galakkan tuan-tuan untuk miliki ni sebagai satu investment akhirat ni, saya bacakan untuk tuan-tuan. Berkata Hasan Basri rahimahullah, lihatlah kepada sikap kasih sayang, rahmat, sopan santun, kesantunan, kemuliaan Tuhan, iaitulah orang yang telah membunuh para kekasihnya, tetapi dia mengajak mereka untuk bertaubat dan minta pengampunan. Dan begitu juga kita pada hari ini yang mungkin tersilap melakukan dosa-dosa dan maksiat, apa sekalipun pintu taubat tidak pernah tertutup. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka Ta'ala. Indahnya ayat ini yang beri harapan kepada kita tuan-tuan. Pada hari ini kita kena banyakkan ayat yang semikian untuk kita bisikkan kepada orang yang bersalah di luar sana. Jangan biarkan agama lain yang lebih prihatin untuk mengatakan Tuhan sayang kamu, Tuhan rindu kamu, padahal Islam mempunyai bab targhib ni ada 80% kata Imam Ghazali. 80% adalah targhib. Targhib ni mana beri berita gembira. Tarhib itu yang bersifat amaran, yang bersifat ancaman, cuma 20% saja. Kalau dulu kita amat sesuai untuk letakkan di masjid, di surau, semayanglah anda sebelum anda disemayangkan. Letak gambar jenazah di liang lahat macam pucung tu tuan-tuan. Zaman sekarang dah tak sesuai nak letak ayat seperti itu, kerana orang dah berbeza tuan-tuan dengan cabaran dan sebagainya. Letak ayat yang lebih menarik. Contohnya masjid ini kehilangan ramai orang sejak Ramadan yang lalu. Banyak masjid gantung ayat motivasi macam tu. Kita yang tak pergi masjid ni terasa sangat. Sekarang pula zaman kena kontrol movement ni, tak boleh nak pergi kawalan pergerakan lagi, kita sedih kan tuan-tuan, semua masjid ditutup. Yalah, ini telah difatwakan, kita ikut, kita patuh, sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan wabak yang berlaku ni diangkat oleh Allah dengan segera dan kita dapat kembali sembahyang berjemaah dan berjumaat tuan-tuan ya. Jadi ayat ini memberikan harapan kepada semua orang. Itu sebab kalau kita baca kisah para khulafa, ahli politik daripada zaman selepas Khulafaur Rasyidin, zaman Bani Umayyah baik, zaman Abbasiyah baik, kita melihat macam-macam keganjilan berlaku dalam kehidupan mereka tuan-tuan. Penganiayaan, ada yang naik seseorang menjadi khalifah, dia bunuhnya adik-beradik dia yang lain.
di Spain ke, Khalifah Bani Umayyah yang ada di Spain ke, di Turki ke, Osmania. Banyaknya kejahatan mereka buat pelik-pelik. Kalau ada orang cuba untuk menyainginya, ada keluarga yang bijak, ditangkapnya, buang negara, dibunuhnya. Dahsyatnya kelakuan khalifah-khalifah yang ada selepas Khulafaur Rasyidin, tuan-tuan. Perangai macam orang bukan Islam. Tapi bila kita baca kisah-kisah mereka ni, di hujung hidup mereka, mereka bertaubat, mereka kembali pada Allah, mereka lantik anak yang bakal menjadi putera mahkota untuk menggantikan mereka itu, diambil daripada anak-anak yang mempunyai latar belakang salah, kebaikan, untuk cover balik semula kesilapan yang mereka buat. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah beri pada kita kesedaran, Allah beri pada kita kefahaman daripada surah Al-Buruj ini, betapa hebatnya ganjaran Allah untuk orang yang bertaubat. Masih banyak peluang untuk bertaubat. Gembira kalau orang di luar sana, macam mana dosa sekalipun, pintu taubat Allah sentiasa terbuka kepada orang yang terlanjur, kepada orang yang menganiaya orang, kepada orang yang menipu orang lain. Peluang untuk bertaubat ini sentiasa terbuka, dengan syarat anda bersungguh-sungguh. Taubat itu hukumnya wajib. Kata Imam Nawawi dan Salihin, taubat itu hukumnya wajib, tak boleh tangguh-tangguh. Menangguh-nangguhkannya berdosa kali kedua. Dah lah dosa buat perkara tersebut, haram itu, tak bertaubat, dosa sekali, kerana menangguh-nangguh, nama taswif, menangguh-nangguh taubat. Jadi moga Allah beri kefahaman kepada kita. Itu sebab, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, selalulah berdoa dengan doa ni, tuan-tuan. Nabi mengajar kita SAW, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidni ilaika ghayra maftunin. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Panjang tadi. So ikut saya baca. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidni ilaika ghayra maftunin. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Berikut. Nanti ada sahabat yang mengetahui doa ni, masukkan dekat Facebook ni. InsyaAllah kalau saya sempat, saya masukkan pada malam ni, kalau ataupun esok, insyaAllah. Apa maksudnya? Ya Allah, aku mohon kepadamu kekuatan untuk melakukan taat, kekuatan untuk meninggalkan maksiat, dan untuk mencintai orang-orang miskin dan simpati dan membantu mereka. Apa lagi? Dan minta kepadamu ya Allah untuk mengampunkan bagiku dan merahmatiku. Kalau engkau mengkehendaki berlakunya fitnah terhadap agama, berlaku pada satu-satu masa kepada orang tertentu, maka matikan aku sebelum fitnah yang menimpa agama itu menimpa diriku. Bahaya, tuan-tuan. Fitnah melibatkan agama ni bahaya. Maknanya cubaan yang melibatkan agama. Orang boleh menukar agamanya kerana dunia, contohnya. Fitnah tersebut bila berlaku terlalu dahsyat, kita mohon pada Allah matilah sebelum suasana fitnah itu berlaku. Kemudian yang terakhir sekali, ya Allah, mohon kepadamu as'aluka hubbaka, aku mohon kepadamu cinta padamu ya Allah, wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mohon kepada Allah juga untuk mencintai kerja, amal, aktiviti yang menyebabkan kau cinta kepadaku. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, mudah-mudahan Allah memberkati kita pada kali ini dengan sedikit tazkirah, sedikit panduan, bimbingan. Moga-moga kita dapat tidur pada malam ni dengan hati yang tenang, diampunkan oleh Allah, diberi mimpi-mimpi yang baik, dikeluarkan kita dan umat Islam, orang kita sayang semua daripada ujian yang besar ni, tuan-tuan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kerajaan atas segala kebaikan yang diberikan kepada kita selaku rakyat. Doakan untuk pemimpin kita, tuan-tuan. Moga Allah beri kesihatan mereka, keampunan mereka, beri kepada semua rakyat Malaysia ini dapat hidup memahami satu sama lain, tidak menyebarkan fitnah. Mudah-mudahan Allah memberkati kepimpinan yang ada dan memberi kepada kita nikmat hidup dengan harmoni, kerana tiada nikmat lebih hebat daripada nikmat keamanan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sekian daripada saya. Mudah-mudahan pada malam ni kita dapat tidur tenang dengan doa-doa yang baik, diiringi oleh para malaikat, diberi kepada kita kenikmatan, keselesaan, kebahagiaan,
dihilangkan semua rasa tekanan, stres yang berlaku. Dan kita doakan juga untuk doktor-doktor kita, untuk nurse-nurse kita, jururawat kita, untuk tentera, polis yang begitu banyak khidmat bakti mereka kepada kita semua. Ya, wala tabkhasun nas asya'ahum, janganlah kamu merimeh-remehkan kebaikan orang terhadap kamu. Sekian daripada saya untuk malam ni. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.